Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Rashid Salim. Kisah yang pertama bertajuk Siapakah di Sebalik Dinding? Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku doakan korang sihat selalu. Yang korang sihat, jangan lupa makan ubat ya. Sama-sama kita doakan juga COVID-19 ini segera pergi. Amin. Baiklah, pada malam ini aku nak kupas sikit cerita kawan aku yang menjadi sejarah dalam hidupnya. Beliau yang aku masukkan bernama Luke Vinci, berasal dari Belawai, Sarawak. Dia mengizinkan aku untuk berkongsi kisah beliau dengan anda semua di page cerita Rashid Salim. Boleh jadi korang juga ada pengalaman yang sama atau hampir sama. Mari kita ikuti perjalanan ringkasan kisah ini bersama-sama. Katanya, masa kecil-kecil dulu, dia ni suka tengok TV di rumah jiran. Tapi waktu tu nak menonton TV kenalah bayar. Ibu pula mengambil upah menganyam tika dan juga beberapa kraftangan yang lain. Binaan rumah orang kampung dulu-dulu tiangnya tinggi, mempunyai 3 bahagian. 1 ruang tamu dan bilik. Bahagian tengah pula boleh menuju ke dapur, manakala ruang satu lagi untuk ke pintu belakang yang tangannya tinggi. Di ruang tengah itulah ibunya melakukan kerja-kerja menganyam. Bahagian dindingnya pula berjarak papannya antara satu sama lain supaya pengudaraan lancar. Lubang angin lah kiranya tu kan. Pada satu malam, ketika hanya dia dan ibunya sahaja di rumah, dia terpaksa duduk memerhati ibunya. Tetapi dia mula bosan, lalu meminta izin untuk pergi ke rumah jiran untuk menonton TV. Malangnya, ibunya sama sekali tidak membenarkannya pergi. Jadi, dia menangis gara-gara kecewa lah. Tiba-tiba, tangisannya berhenti kerana merasakan sedang diperhatikan. Lalu, perhatiannya dicuri ke arah dinding itu. Tidak berkutik tatkala dia memerhatikannya. Sebaik saja ibunya menyedari dia kaku, lantas bertanya, "Hei, kau kenapa?" Lalu dia menjawab dalam nada terketar-ketar sambil tunjuk ke arah tempat tu. "Ada mata warna merah kat situ, Ma," katanya. Lalu cepat-cepat dia dibawa lari oleh ibunya masuk ke dalam bilik dan dikunci rapat. Ibunya memberitahu bahawa turut nampak mata merah itu yang langsung tidak berkedip. Disebabkan itu, ibunya cepat-cepat bawa lari kerana bimbang dan takut. Tidak lama kemudian, abang dan kakaknya pulang, dan mereka yang dalam ketakutan pun menceritakan hal itu. Setelah dimaklumkan hal tersebut, si abang dengan beraninya mencapai parang lalu turun ke bahagian belakang meninjau keadaan. Malangnya, tiada apa-apa yang ditemui. Sehinggalah sekarang, dia tak tahu milik siapakah mata merah itu yang memerhatikan mereka. Ia masih menjadi misteri. Begitulah kisah beliau berkenaan mata merah yang melihat tanpa diundang. Segala gerak-geri kita sebenarnya sentiasa diperhatikan. Cuma kita tak dapat tengok gara-gara perbezaan alam dan perbatasan. Mungkin orang-orang tertentu saja diberikan kelebihan dan keberuntungan bertemu atau terserempak dengan mereka. Wallahu alam. Sekian. Saudara, kisah yang kedua juga datangnya daripada Rashid Salim. Kisah
bau bangkai di rumah sewa. Aku termenung di luar rumah. Hajat di hati mahu sekejap saja selepas isyak. Dengan bertemankan sebatang rokok, aku pun mengelamun memikirkan apa lagi yang aku nak kongsikan bersama pembaca aku di page Cerita Rashid Salim. Aku harap mereka bersabar menanti setia coretan kisah seram aku yang tak seberapa ni. Yang paling aku risaukan adalah mereka sentiasa menanti sambungan kisah misteri perigi lama Nekmah yang masih belum menemui titik penamatnya. Itu pun aku harap mereka tak bosan menunggu. Maklum sajalah, aku ni pun bukan pandai sangat menulis. Kalau nak diikutkan, sebenarnya aku ni seorang penakut. Nak berdiri di kawasan yang sunyi pun dah mula resah. Dengan suasana heningnya, bunyi cengkerik lagi. Kadang tu, bila sang unggas bersuara, aku dah cemas. Adrenalin berubah. Tambah-tambah lagi bila menghadap laptop masa nak menulis. Aku kena bayangkan imej-imej yang ngeri. Hei. Rokok pun dah tinggal separuh. Aku hisap. Tiba-tiba aku mendapat panggilan telefon daripada Kamal. Segera aku menjawabnya. Dia bertanya khabar. Aku jawab, baik ajalah. Sepi je 2 hari ni. Apa cerita? Soalnya. Macam biasalah. Jawapan aku, writer blog. Asyik tak ada idea je kau ni, Syed, katanya. Memanglah, bukan senang nak menulis di saat otak tepu. Lantas katanya, dia ada kisah nak kongsikan dengan aku. Kalau macam tu, aku okey je, no problem. Sekarang ni kau kat mana? Soalnya. Aku beritahu dia yang aku ada depan rumah sambil merenung jauh ke dada langit malam. Bulan yang tadinya terang sudah dipasung awan. Kau tak datang rasa boring pula. Aku malas nak kacau kau, Syed, kat rumah. Ni aku call pun sebab aku dapat cerita ni dari kawan aku, ucap Kamal. Jadi bolehlah aku dengar. Okey, teruskan Mal, aku nak dengar. Kemudian dia pun memulakan cerita. Kisah 2 sahabat berpindah rumah sewa baru. Rumah sebelum ni pemiliknya nak jual. Jadi terpaksalah mereka cari tempat lain. Sudah siap punggah barang, bawa masuk. Tiba-tiba salah seorang dari mereka nak buang air. Saat tiba ke pintu tandas, dia terbau busuk. Luar biasa baunya, sehingga membuatkan tekaknya berasa loya, macam bau bangkai. Seorang nama Surya, seorang lagi nama Diana. Diana muntah akhirnya bila terlalu lama terhidu bau yang busuk tu. Surya tanya, kau kenapa? Diana pun jawab, ada bau busuk, tapi yang peliknya Surya tak ada pula terhidu bau apa-apa pun. Pada sebelah malamnya pula, sekali lagi Diana terhidu bau yang sama. Dia tak tahu nak buat apa, lantas memberitahu pada Surya bahawa rumah ni tak beres. Ada benda yang tak kena. Surya tak percaya dan mengatakan pada Diana bahawa itu semua mainan perasaan. Jadi nak tak nak, Diana terpaksa harungi sendiri bau yang sangat busuk tu yang datang sesekali. Oleh kerana dihantui perasaan takut, dia nak ke tandas pun rasa was-was. Pernah dia terkejut bila mana ada gelas kaca pecah jatuh dekat kakinya dari meja, padahal dia tidak merempuhnya. Barangkali ada tangan gaib yang melakukan hal itu. Tiba-tiba Diana mendengar bisikan, "Pergi." Nampaknya Diana mau diusir. Tidak lama kemudian, Surya datang dengan wajah cuak, berpeluh-peluh. Laju dia mau berdakap. Laju dia terus mendakap tubuh Diana. Malangnya, kaki Surya terpijak kaca lalu berdarah. Aduh. Surya mengerang kesakitan. Diana cepat-cepat tolong mengeluarkan kaca yang tertusuk di telapak kaki Surya.
Hei, menyeringai Suria kesakitan. Waktu tu Suria ternampak pula sosok perempuan berdiri di muka pintu tandas dalam keadaan mengerikan. Wajah tu mencair dan berasap. Kulit-kulitnya mengelupas kepanasan. Rupa-rupanya Suria juga mendengar bisikan yang sama, menyuruhnya pergi. Keadaan menjadi tegang bila kedua-duanya terhidu bau busuk. Sosok perempuan tadi hanya dilihat Suria sekilas pandang saja. Disebabkan tidak tahan dengan gangguan tu, mereka mengambil keputusan untuk pergi pada malam tu juga. Akhirnya mereka dapat tahu bahawa rumah itu selalu tak lekat penyewanya, asyik bertukar saja. Menurut pemilik asal rumah tersebut, pernah berlaku kejadian bunuh diri seorang perempuan yang mempunyai tumpuk tanda lahir yang besar pada wajahnya. Seumur hidupnya selalu diperli sehingga mengakibatkan kemurungan. Lantas, tanpa berfikir panjang, saat dia merenung ke cermin kaca dalam tandas, dia terus menuang asid ke wajahnya sendiri seraya menjerit, "Pergi!" Dalam kesakitan tu, sempat dia mengelar tangannya sendiri. Mayatnya disedari berkeberadaan di dalam tandas setelah membusuk. Beginilah jadinya, ditinggalkan bersendirian, tiada teman. Kamal menghabiskan ceritanya. Aku pula rasa meremang bulu roma. Tak senang duduk dibuatnya. Seram dan mengerikan. Teringin juga nak tahu apa yang mempengaruhi perempuan tu. Jawab Kamal, semua tu kerana desakan jiwa. Bahaya juga bila kemurungan dan tak ada siapa yang faham. Perempuan tu bukannya minta dilahirkan begitu. Kenapa perlu dibuli dan diperli sehingga jiwa orang jadi tertekan? Seolah-olah mereka menidakkan ciptaan Tuhan. Astaghfirullahalazim. Terima kasih Kamal kerana sudi share dengan aku. Paling tidak pembaca aku nanti ada bahan yang nak dibaca, ada pedoman yang dapat dikutip, insya-Allah. Sekian.